Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, TS Tuan Haji Syamsul Arman. Ya, terima kasih. Saya mulakan dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. IRND Seo Kim Hao, Pengerusi Bersama Pemuda, dan Tan Sri Datuk Teo Chiang Kok, Pengerusi Bersama TWG DCP, dan juga semua ahli panel dan para peserta yang saya hormati sekalian. So, kita mulakan pembentangan kita pada hari ini dengan tajuk digitalisasi sistem OAC, cabaran dan peluang dalam pemulihan ekonomi negara. Saya Nurvanida, Ketua OAC Majlis Bandaraya Seberang Perai. Okay, thought of the day. Saya came across thought of the day ni pada masa saya membuat research lah untuk pembentangan pada hari ini. Dan I think it really suits our presentation today. The pandemic made us appreciate that digital transformation is a wider concept than we had thought. I think it's very, very wide than what we have thought all this while. Okay. Second, ini adalah sedikit my outline presentation saya pada hari ini. Saya akan mulakan dengan pengenalan OAC 3+ dan pandemik. Cabaran online submission, cabaran, peluang dan rumusan. Okey. Pengenalannya organisasi OAC MBSP. Yang ni adalah organisation of OAC MBSP. Of course saya reporting to Datuk Bandar, Yang Berbahagia Datuk Sini Haji Rozali bin Haji Muhammad, dan saya Ketua ini OAC, dan ada 3 bahagian ya di bawah OAC MBSP, iaitu pentadbiran teknikal dan pemantauan. Dan kami menerima permohonan daripada semua daerah di Seberang Perai, iaitu daerah Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan. Ada 3 daerah ya, dan yang di bawah OAC MBSP. Okay, next slide. Yang ni adalah counter OAC MBSP lah, dan carta organisasi sedikit. Untuk pusat setempat OAC, saya ada 13 staf di OAC MBSP. Okey, saya akan mulakan dengan pelaksanaan OAC 3+ di Majlis Bandaraya Seberang Perai. Okey, mula-mulanya kita telah dilancarkan secara rasminya pada 1 Jun 2020. Sebenarnya OAC MBSP merupakan salah satu PBT perintis dalam pelaksanaan OAC 3+ online, di mana sepatutnya kita bermula lebih 2020 ya, 2019 telah pun dilancarkan, belum lagi pakai di OAC MBSP. Maka kita hanya melancarkan untuk 100% penggunaan pada 1 Jun 2020. Saya pun join OAC MBSP pada 1 Januari 2020. So saya mengambil masa 6 bulan ya untuk mempersiapkanlah semua sistem dan juga training kepada staff agensi teknikal dalam, agensi teknikal luaran dan semua pihak-pihak yang terlibat, dan kemudiannya baru kita lancarkan. Dan pelancaran PBTP pula melalui sistem OAC 3+ baru jadi mulakan sejak 2 bulan yang lalu, iaitu pada 2 Jun 2021. PBTP ya, saya akan explain in detail. Okay, next. Okay, OAC 3+ dan pandemik. Okay, I would like to say that dekat OAC MBSP kita business as usual. Business as usual maksudnya kita terima semua permohonan 24/7 setiap hari, dan tiada sebarang penutupan sistem dan sebagainya. Kita terima semua jenis permohonan online submission, dan kita minimal lah, I won't say paperless 100%, tapi we are trying to be minimal dalam hard copies dan ke arah paperless ya. Online meeting, video conferencing, ya, kita dah mulakan dengan online meeting, online payment, Dropbox, helpdesk, appointment, social media, laman web. I will explain this one by one. Okay, online submission. Online submission seperti mana yang kita semua sedia maklum ataupun yang belum maklum lagi, kita ada 6 proses dalam online submission melalui
melalui OAC 3 Plus online, iaitu proses 1 pengumpulan maklumat teknikal oleh PSP yang ni bukan authority lah, yang ni by PSP. Proses 2 pertimbangan pelan pemajuan. Proses 3 notifikasi mula kerja binaan. Proses 4 pemantauan tapak bina dan notifikasi pemeriksaan interim. Proses 5 notifikasi pemeriksaan akhir peringkat 1 dan 2, dan proses 6 pendepositan CCC. Untuk ni online submission di MBSP, OAC MBSP proses 2 yang mempunyai 7 peringkat lah seperti yang di skrip. Okey, kita bermula dengan permohonan SP melalui online. Kedua adalah PSP melengkapkan permohonan. Kemudian OAC membuat edaran kepada ATL ATD, Agensi Teknikal Luaran dan Agensi Teknik Dalaman. Lepas tu kita terima ulasan, kita bentangkan di mesyuarat jawatan kuasa OAC dan status permohonan, dan kita keluarkan surat keputusan mesyuarat. Next. Okey, yang ni jumlah permohonan yang kita telah terima. Yang dalam tempoh PKP, selepas PKP dan bermulanya PKP yang baru, memang kita menerima permohonan, dan yang ni comparatively for tahun 2019 saya tunjuk sajalah ya. Dan ini daripada tarikh yang kita dah mulakan OAC 3 Plus di OAC MBSP, iaitu Jun sehingga Disember, dan tahun ni kita fully guna OAC 3 Plus, kita tidak lagi menggunakan OAC 3.0. So Januari sehingga pada hari ni, sehingga pada bulan ni ya, kita telah pun menerima 596 permohonan secara online melalui OAC 3 Plus. Okey, seterusnya mesyuarat online. Pada tahun 2019 ya, this shows the changes yang tiada. Kita buat fizikal 24 kali. Mesyuarat tahun 2020, mesyuarat online kita start pada bulan November, maka kita dapat 3 kali sahajalah, dan fizikal kita buat 21 kali. Untuk tahun ini semuanya mesyuarat online, fully online, sebanyak 16 kali dah kita buat sehingga pada bulan ini, pada bulan Ogos, kita telah pun mengadakan mesyuarat online 16 kali. That means this shows the trend daripada physical ke online dan fully online meeting untuk mesyuarat jawatan kuasa OAC. Okay, next. Bayaran online. Bayaran online seperti mana saya explain pada slide tadi, telah dilancarkan di OAC MBSP mulai 2 Jun 2021, baru 2 bulan yang lepas, bagi semua jenis bayaran fee, permohonan dan bayaran cagaran. Kita ada senarai kat sini ya. Bayaran proses, plan landscape, keperluan mancang, kerja tanah, lampu jalan, everything kita dah start dengan bayaran online melalui OAC 3 Plus. Ni ada contoh receipt sikit tapi tak berapa nampak. Okay, next. Okay. MBSP juga telah menyediakan Dropbox sebagai salah satu inisiatif lah bagi memudahkan PSP pemohon menghantar dan mengambil dokumen daripada pihak OAC. Alternatively juga adalah new norms, gaya kerja norma baru semasa negara dalam pandemik, kerana ia dapat mengurangkan pergerakan orang awam. Dan sejak diperkenalkan Dropbox ni, memang kita dapat melihatlah OAC MBSP kita banyak permohonan-permohonan borang-borang, dokumen-dokumen yang berkaitan. PSP datang drop saja dalam box-box yang berkenaan, dan kami pun senang nak bagi dokumen kepada PSP atau pemohon, kami drop saja dalam box tu. Tidak perlu membuat temu janji, tidak perlu berjumpa dan sebagainya lah. Bila kami drop kat situ, kami akan telefon dan beritahu kata tuan-tuan perempuan boleh collect dokumen dalam box, dan PSP tersebut akan datang collect dalam box tersebut. So tak perlulah ada satu masa nak buat temu janji pun tak perlu dah, sebab kita dah menggunakan Dropbox ni, boleh dikatakan sangat memudahkan lah, walaupun tidaklah sempurna kotak-kotak tu pun, we are still in process. Mungkin kita akan buat box yang lebih selamat dia untuk digunakan. Yang ni pun dia duduk dalam pejabat, so dengan ada penguatkuasa dan sebagainya, dan tidaklah ada kecurian dan sebagainya. So bolehlah diselamatlah untuk di drop dalam box tersebut. Okay, next slide. Yang ni adalah helpdesk OAC MBSP. MBSP telah mengaktifkan talian helpdesk sebagai inisiatif bagi memudahkan komunikasi antara orang awam
dan pegawai MBSP secara atas talian. Yang ni sebelum ni kita ada juga helpdesk, tapi tidaklah sebagaimana kita memperkenalkan baru-baru ini, di mana nombor-nombor ini telah diuploadkan ke dalam laman web dan Facebook, maka kita boleh dihubungi directly oleh semua PSP, oleh customer kita untuk membuat sebarang pertanyaan lah yang berkenaan dengan OAC. Okay, next. Okay, sistem temujanji OAC MBSP juga diperkenalkan untuk semua urus niaga selaras gaya kerja norma baharu yang selaras dengan SOP kerja pejabat kerajaan, di mana ianya dapat mengurangkan walk-in customer dan masa menunggu serta juga mengurangkan pergerakan orang awam. OAC MBSP juga telah memulakan satu sistem temujanji online di mana dia dipanggil boleh booking online booking untuk temujanji. So kita boleh buat appointment dengan jabatan mana yang berkenaan, dengan pegawai yang berkenaan, dengan kita boleh buat masa dan tarikh yang kita perlukan. So klien-klien kita boleh membuat booking melalui temujanji dalam sistem tersebut. So OAC akan menggunakan sistem ini tidak lama lagi lah. Buat sementara ni kita masih dalam telefon lah. Tapi kita akan memulakan sistem temujanji online ni daripada bila-bila masa yang akan datang. Next. Okey, yang ni juga kita sekarang ni bukan media sosial, laman web ni kita telah menggunakan secara ekstensif di mana semua hebahan, semua program yang dianjurkan, SOP, pengumuman, perkongsian info-info lain, memang kita menggunakan Facebook dan laman web di mana semua hebahan dibuat melalui Facebook MBSP dan laman web. So kita lebih ekstensif lah. Kalau sebelum ni kita kurang sikit, tetapi sekarang ni semua hebahan memang kita buat melalui laman Facebook lah. Okay, next. Okay, saya ke cabaran ya. Kita punya yang seterusnya. Tadi yang kita melihat tu yang kita melaksanakan OAC 3+ dalam masa pandemik, dan yang ni adalah apa cabaran yang kita hadapi di OAC MBSP selama kita dalam pandemik, selama kita dalam PKP dan fasa 1, fasa 2. Namun apakah kita masih lagi menghadapi cabaran-cabaran seperti mana daripada mula-mula sekali PKP dilaksanakan, iaitu fully online system. We are fully online system. We are fully online. We are not 100% online. Saya akan explain one by one dalam slide yang akan datang. Yang ni just the content. Entirely paperless. I would say we are minimal paperless, but we are working through for entirely paperless. Infrastructure dan teknologi. New normal working situations. New normal lah, new norms. Di mana kita mempunyai SOP yang perlu dipatuhi, dan dengan mematuhi SOP dan juga menjalankan operasi seperti biasa, it's not something easy. Dan technical resistance, access internet, of course access internet bukan semua lancar ya di semua tempat. Complicated process. OAC ni bukan macam lain-lain industri. Dia it's a very complicated process. There's so many proses yang terlibat dalam satu organisasi OAC. We also include so many people in the system. Kita bukan sahaja OAC sahaja dengan PSP, tapi kita ada agensi teknik kedalaman, kita ada agensi teknik keluaran. So OAC MBSP kita menghadapi juga cabaran-cabaran dalam menyatukan semua pihak-pihak industri players ni ya. Pematuhan syarat bayaran, kita bukan sahaja bercakap mengenai submission, meeting. We also talking about pematuhan syarat dan bayaran. Bagaimana selepas permohonan itu diluluskan, pematuhan syarat pula, bagaimana kita membuat bayaran. Semua permohonan-permohonan yang dikemukakan ini dia akan ada bayaran, dia akan ada syarat membuat pelbagai bayaran. Dan bagaimana PSP dan pemaju ini boleh membuat bayaran dalam tempoh yang ditetapkan
It's a big challenge for OAC and BSP dan juga traditional staff. Traditional staff. Saya panggil traditional staff actually it's budaya kerja, cultural resistance. Maksudnya budaya kerja kita selama ni adalah di pejabat. Kita datang ke pejabat, kita membuat kerja, kita balik. Apabila kita perlu membuat kerja di rumah, ada banyak challenge, ada banyak cabaran yang perlu dihadapi. Dan juga saya tengok kebajikan kaki tangan pun terjejas apabila kita mengharapkan staf-staf untuk bekerja di rumah dengan given internet access, given yang adalah apa yang ada, dia perlu gunakan apa yang ada. Next. Okay, yang ni yang saya cakap tadi, online system. Okay, untuk makluman semua para peserta, hanya proses 2 online submission dilaksanakan secara online di OAC MBSP. Proses 3 sampai 6 masih dibuat secara manual. Dan sistem online dalam proses pelaksanaan anyway. Memerlukan latihan kaki tangan yang mencukupi dan kerjasama sepenuhnya daripada semua pihak supaya proses 3 hingga 6 tu dapat dilaksanakan. Yang tu yang saya bagi tahu tadi. We are online but we are not fully online sebab ada juga proses-proses yang masih kita buat secara manual. Bagi OAC MBSP kita masih lagi mewajibkan serahan dokumen hard copy bagi semua jenis permohonan. Halaman luaran masih memerlukan salinan hard copy untuk memproses pelan dan mengemukakan ulasan teknikal. Yang ni juga kita boleh kata we are not fully paperless. We are not fully paperless. Masih lagi jabatan-jabatan memerlukan hard copies, sebab tu kita masih lagi menyediakan Dropbox dan sebagainya untuk pemohon mendropkan dia punya hard copy dan sebagainya lah. Dan masih lagi juga terdapat PSP-SP yang belum memahami OAC 3 Plus online sepenuhnya dan PBTP. PBTP ni ramai juga yang tidak mahu menggunakan PBTP. Dan juga OAC 3 Plus ni, the system is in MBSP, in Seberang Perai, Pulau Pinang. So sistem ini walaupun dia seragam satu Malaysia, tetapi kita masih tertakluk kepada MBSP, tertakluk kepada Pulau Pinang, Kerajaan Negeri Pulau Pinang. So kemungkinan akta-akta yang digunakan pakai, klausa-klausa yang digunakan pakai di negeri lain mungkin berbeza dengan apa yang digunakan di MBSP, digunakan di Pulau Pinang, maka ianya akan berbeza. Kemungkinan borang-borang yang diminta akan berbeza. Kita sediakan servis-servis kita pun mungkin berbeza. Mungkin kita akan ada permohonan certain perihal tanah yang kita terima, kita tak proses seperti di Selangor, kita proses seperti di negeri-negeri lain. Yang tu yang saya kata, apabila walaupun dia OAC 3 Plus, sistemnya sama, satu Malaysia, masih lagi tak sama bagi setiap negeri. Dan PSP dan SP perlu memahami proses tersebut, perlu memahami setiap negeri adalah berbeza. Jangan samakan negeri-negeri lain. Saya pernah bekerja di Kedah, di Penang, dan saya tengok Kedah dengan Penang pun tak sama. Dengan Selangor pun kita tak sama. Maksudnya PSP perlu mahir dalam memahami perbezaan inilah. Next slide. Okey, infrastruktur teknologi kemudahan teknologi tinggi pada masa kini masih terhad di mana jabatan-jabatan teknikal masih lagi perlu membuat lawatan tapak secara fizikal, serahan notis, tanda tangan dan lain-lain proses yang dijalankan secara fizikal. Terdapat juga beberapa proses terpaksa diberhentikan sehingga tamat PKP atau sehingga SOP membenarkan aktiviti-aktiviti tersebut. Walau bagaimanapun MBSP dalam proses menggunakan virtual site visit bagi memudahkan urusan site visit melalui aplikasi Smart Plan Pulau Pinang lah. Tapi saya boleh mengatakan bahawa ada juga bisnes yang suspend operation dekat OAC MBSP yang ada juga sebab kita tidak dapat menjalankan beberapa proses kerana kita punya kemudahan teknologi yang kita ada di Malaysia terhad. Kita masih lagi physical site visit, kita masih lagi physical serahan notis dan sebagainya lah. Okay, next.
Okey, cabaran seterusnya adalah integration dan kerjasama semua jabatan, keperluan kepada kerjasama dan model kolaborasi yang lebih berintegrasi di kalangan agensi teknikal yang terlibat dan di dalam industri pembinaan. Yeah, I think we need cabaran kita kepada kerjasama daripada semua pihak jabatan teknikal sangat crucial at this point. Cabaran lain adalah kecenderungan PSP atau pemohon dalam mengemukakan permohonan tidak lengkap, sering memohon pengecualian dokumen dan juga tidak menggunakan PBTP. Ini yang saya kata kerjasama. Yang ini adalah satu kerjasama. Bagi saya, yang ini adalah kerjasama daripada pihak pemohon lah dengan pihak OAC atau pihak berkuasa tempatan. This is kerjasama. When you follow the checklist, when you follow the document, when you using the PBTP, this is kerjasama dengan pihak OAC lah kan. Bila ada pihak-pihak yang tidak mahu menggunakan PBTP pun dia menyulitkan kami, merumitkan pihak OAC untuk menjalankan operasi lah. Apabila ada pihak-pihak PSP yang nak bayar melalui kaunter, dia nak bayar secara fizikal, dia nak datang juga ke kaunter, dia nak buat pembayaran. Dia merumitkan. Apabila kita telah mulakan online, dia nak buat secara fizikal. Apabila kita nak buat secara fizikal, dia nak buat online pula. Itulah dia ada masalah. Masih terdapat kelewatan dalam mengemukakan ulasan teknikal di kalangan jabatan atau agensi teknikal. Lagi-lagi dalam tempoh PKP, tempoh pandemik. Of course, ada jabatan-jabatan yang tidak dapat mengemukakan ulasan dalam tempoh yang diberikan. Tu satu lagi lah masalah jabatan pula yang ni. OAC melibatkan itulah multiple industry players, stakeholders dan agensi serta pihak berkuasa dalam satu proses. Kita, yes, OAC, jawatankuasa OAC. Adakah hanya jawatankuasa OAC yang terlibat di dalam proses OAC? Tidak. Kita juga melibatkan jawatankuasa lain. Ada jawatankuasa tanah, ada SPC, ada macam-macam jawatankuasa di luar sana yang juga I will say yang kita depend on that jawatankuasa kita depend. Macam perihal tanah tanpa keputusan jawatankuasa tanah, kita tidak dapat meneruskan dengan proses OAC. Dan juga sama apabila permohonan tersebut dikemukakan melalui OAC, namun kes tu terlalu complicated, terlalu rumit sehingga perlu dibawa ke mesyuarat jawatankuasa SPC. So dia melibatkan multiple jawatankuasa, multiple jabatan. So it's a massive process. Okay, next. Okay, technical resistance, new normal, traditional staff. Saya ingin yang ni I think kita semua dalam situasi ini, staff bekerja di rumah menghadapi masalah teknikal, sharing laptop, handphone dengan anak and all that. Masa teknikal untuk video conferencing kerana handphone, kadang-kadang handphone yang ada, laptop yang ada pun tak support dengan video conferencing atau sistem yang digunakan oleh dalam video conferencing tersebut. Bekerja sendiri di rumah tanpa rakan-rakan sepejabat menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikan masalah, membuat pertanyaan dan lain-lain. Kalau kita bekerja di pejabat ni dia lain. Kita tahu apa-apa kita akan tanya ke kawan-kawan kita. Kita akan terus tanya dengan bos kita. Tetapi apabila di rumah ni kita bekerja sendiri kita nak call kawan-kawan, nak tanya pada masa tersebut, masing-masing sibuk dan mungkin ada masa tersendiri yang diduduk depan komputer dan membuat kerja. Dia tak sama seperti bekerja di pejabat. Terdapat kaki tangan yang suka untuk berubah konservatif mengikut perubahan masa dan situasi dalam pandemik. Yang ni, this kind of kaki tangan ni everywhere. Saya rasa di dalam kalangan PSP pun ada, kalangan jabatan teknikal pun ada, OAC pun ada, everywhere. They are everywhere. They're conservative staffs who doesn't want to change according to the flow kan. Bila kita nak buat online, dia tak mau, dia tak boleh nak buat secara online, dia tak mau buat virtual, dia tak mau buat video, dia tak setuju, dia tak setuju. Okay, next. Okay, yang ni adalah peluang pula untuk peluang ada 6 peluang saya list down kat sini: pembangunan teknologi, pembangunan sumber manusia, penambahbaikan sistem sedia ada, penyeragaman, kajian semula perundangan, improving delivery system. So saya ada listkan 6 apa yang daripada
experience saya lah, peluang yang saya dapat daripada cabaran-cabaran tadi ya. So we can improvise our pembangunan teknologi. Pembangunan sumber manusia, of course, this is the time lah untuk kita improve our human capital. Macam mana kita nak educate the people, especially kalau untuk OEC, of course my staff, saya nak train untuk the next process, semuanya kita buat secara online. Borambi online, notifikasi online, CCC online. This is my next. Of course, I want to train them. At the moment, memanglah, it's nobody will want to do it because it's difficult. Penambahbaikan sistem sedia ada, of course. Sistem sedia ada kita boleh improvise. This is the time. Penyeragaman, yes, macam saya cakap tadi, maybe kita boleh seragamkan apa yang mampu kita seragamkan daripada segi sistem and all that. SOP, procedure, you name it. Okay, kajian semula, saya akan ada explanation nanti. Improving delivery system, of course. All this is for improving delivery system lah. Next slide. Okay, berkaitan dengan peluang yang saya nyatakan tadi dalam teknologi ya, video conferencing. Video conferencing telah menjadi satu benda yang normal lah pada masa kini. Daripada sebelum yang kita tidak pernah membuat online meeting ni, kita sekarang ni semuanya kita menggunakan video conferencing dan digital signatures. Kita dah boleh digitally sign dekat kita punya dokumen, plan-plan dan sebagainya. Saya pun menggunakan digital signature untuk plan-plan yang dikemukakan dan sebagainya. Dan kemudiannya adalah virtual site building inspection, iaitu smart plan Pulau Pinang. Kita dah Pulau Pinang dah bermula dengan virtual site building site or building inspection, dan kita ke arah tersebut. This is something very new for us, tapi kita akan soon we will have to do it lah. Kalau kita tidak dapat membuat pergerakan so mungkin kita boleh buat secara virtual, Google Maps and all that lah, kita boleh gunakan sistem-sistem tersebut. Untuk electronic format, of course lah banyak electronic format yang kita gunakan pada masa sekarang pun, dan mungkin the future pun kita akan start using all the electronic format. CCTV dan drones, banyak negara-negara yang telah menggunakan CCTV dan drones untuk membuat inspection, untuk membuat site visit dan sebagainya. Dan of course AI later on we have to soon or later explore AI lah into our technology yang semakin berkembang lah buat masa dalam pandemik ini. Okay, yang ni yang tadi saya cakap, saya kajian semula perundangan kajian-kajian semula berkaitan akta-akta seperti 171, 172 UBBL dan lain-lain. Kajian semula guys panduan dan piawaian supaya lebih relevan. We are still using old GPs, right? Maybe it's time for us to mengkaji semula ya. Dan proses mesra pembangunan dan pembinaan. We have to go more friendly towards development and construction dan modernizing our sektor pembinaan lah. Next. Okay, rumusan yang saya dapat rumuskan daripada pembentangan saya pada hari ini adalah OAC satu proses yang fully digitalized telah terbukti sangat penting dalam kelangsungan operasi sesebuah organisasi dalam waktu extraordinary seperti pandemik dan PKP ini. Bukannya half digitalized, not quarter digitalized, but fully digitalized. Maksudnya kalau kami ada 6 proses di OAC, all 6 processes must be done online, not only one process. So it's very crucial, it's very crucial. Next adalah kerjasama semua pihak, terutamanya jabatan, agensi teknikal dalam memastikan sektor pembinaan tidak terjejas akibat pandemik, terutamanya dalam memberi ulasan on time dan bersedia untuk adopt policy. Saya rasa yang ni is within the government technical departments, because kita masih lagi menghadapi masalah ya untuk kerjasama dengan pihak-pihak jabatan. Okey, pegawai OAC, PSP dan semua industry players perlu bersedia dalam menerima budaya kerja baru dan menyesuaikan diri dalam sistem ini supaya masih relevan. If we want to stay relevant, then we have to learn, we have to do it. Kita tak boleh reject, kita tak boleh kata I don't want. I'll do it tomorrow, because the tomorrow comes very early. So
dia tak menunggu dah. Siapa-siapa yang kata next some other day, now they cannot continue with the operations. Sebelum pandemik bermula pun banyak proses prosedur operasi dan pengurusan yang telah dianggap outdated dan kini ianya terbukti masa untuk kajian semula telah bermula. Saya rasa this is a time. There's so many outdated SOPs, there's so many outdated procedures. Even akta dan KPPA, there's so many things yang we need to make improvement, yang we need to buat kajian semula. This is a time. There's no other time. We are not going to wait anymore for another 5 to 10 years and we will be left behind. Okey, itu sahaja saya rasa untuk pembintangan saya pada hari ini bagi OAC MBSP. Sekian, terima kasih.